Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk ke bab terakhir untuk bab 7 yaitu geometri koordinat. Oke, sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa itu pembahagi, tembak dan garis. Kemudian kita juga mempelajari tentang garis lurus lari dan garis lurus renjang. Lepas itu kita juga sudah cover dengan luas poligon, dan untuk hari ini kita akan memasuki satu lagi konsep di geometri koordinat, yaitu persamaan lokus. Oke, untuk pengetahuan kita, persamaan lokus itu apa dia punya definisi? Sebenarnya ada lokus adalah satu titik yang bergerak, ialah lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Contohnya dalam gambar raja ini, E adalah titik yang bergerak dengan jaraknya R daripada titik origin kosong O. Jadi yang ini kita boleh tentukan persamaan lokusnya, yaitu persamaan X dan Y-nya dengan menggunakan rumus yang cikgu akan tunjukkan nanti ini. Oke, kita pergi yang kedua. Ini adalah senario biasa kita selalu jumpa di rumah kita lah. Katakanlah kambing ini diikat pada satu kayu yang panjangnya beginilah. Jadi kambing itu hanya boleh berputar-putar dalam bentuk bulatan ini. Katakan yang ini adalah tegang. Oke, jadi yang ini dikenali sebagai lokus. Oke, begitu juga dalam sukan permainan. Katakan ada sukan bola jaring kah ataupun bola keranjang lah. Oke, dalam bukan bola jaring dan bola keranjang, sekurang-kurangnya ada 2 pemain, dan katakan ini adalah loop untuk permainan bola keranjang tersebut. Oke, apa yang berlaku ialah jika pemain A ini, katakan pemain A dan pemain B, ini adalah loop ya. Jika pemain A ingin pas kepada B untuk diskorkan dalam loop ini, caranya ialah dia mengantar bola mengikut laluan ini. Oke, bertengoklah, kalau dia dekat dia boleh direct lagi lurus, kalau dia jauh dia terpaksa buat ya begini. Dan bila dapat pemain kepada pemain B pula dia akan loop, masukkan bola itu, lontarkan bola itu ke dalam loop, jadi dia akan skor sana. Jadi laluan atau lintasan yang ini dikenali sebagai lokus. Dan sebenarnya lokus ini boleh ditentukan dia punya model persamaan dia lah, persamaan dia. Oke, bagaimana untuk membuatnya? Untuk topik ini, untuk menentukan persamaan lokus, ada 2 case yang kita kena paham, ialah satu, lokus suatu titik bergerak dari suatu titik tetap yang malar. Malar ini maksudnya constant lah. Oke, yang ini adalah case A. Case B-nya ialah nisbah jarak titik bergerak dari 2 titik tetap yang malar. Oke, kita pergi yang pertama, itu yang pertama A, di mana lokus titik bergerak dari titik tetap adalah malar. Kalau kita ingat basi kambing itu, katakan ini sebagai titik yang tetap, ini adalah jarak, ini adalah titik yang bergerak. Oke, ini adalah tetap. Jadi untuk mendapatkan ini biasanya kita akan buat dia dalam bentuk ini, kita kenali sebagai persamaan rumus Pythagoras. Oke, ini adalah X, ini adalah Y. Oke, kalau rumus Pythagoras disebutkan ini adalah hipotenus ya. Jadi rumus Pythagoras menyebut X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2, ini adalah bersudut tepat. Oleh itu kita boleh sebut dia bersama dengan R kuasa 2. Oke.
Jika ianya diolah, dia akan dapat formula yang begini, di mana R berkeadaan dia lebih besar daripada kosong. Ini adalah syarat ya. So, kalau R dia kosong, tiada bulatan. Oke. Jadi bagaimanakah menggunakan formula ini? Cikgu bawa kepada contoh 13 di sini ya. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik E dalam kurungan E4 dengan negatif 3 adalah 6. Jadi kita buat ya satu lukisan lah untuk membantu kita. Oke, lukisan. Oke. Alright. Lukisan dia. Oke. Ini kita katakan ini adalah di tengah, maka ini adalah satu jejari yang bernilai 6 unit. Ini adalah titik yang fix, so titik fix kita ambil dia sebagai E adalah bersama dengan 4 negatif 3. Ini adalah titik yang bergerak disebut sebagai X dan Y. Jadi berdasarkan formula ini kita boleh buat dia begini ya. Punca kuasa, okay. Kita mulakan dengan X tolak dengan 4. Kuasa 2 tambah dengan Y. Okay. Y tolak 3, dia akan dapat plus 3. Okay. Plus 3 kuasa 2 sama dengan 6. Alright. Selepas itu kita kuasa 2-kan kedua bahagian, kedua side kiri dan kanan. Dia akan dapat begini. X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tambah 3 kuasa 2, sorry. Ini akan dapat 36. Oke. Seterusnya kita buat dia apa yang cikgu cakap dengan darab Arnab, itu ini tidak boleh terlampau tebal. Kita ambil kecil and then kita erase sikit ya. Terlampau tebal. Darab Arnab itu begini. Kita buat dia yang ini diterapkan dengan ini. So, ini macam Arnab lah nih untuk dia. Oke. Oke. Jadi bila kita darab Arnab dia, X darab dengan X dia dapat X kuasa 2. X darab dengan negatif 4 yang ini, kepala nih. Dia akan dapat negatif 4. Darab lagi yang ini, campur, darab 2 lagi, sebab dia 2 kali. So, dia akan dapat negatif 8X. Dan yang terakhir sekali, telinga sebelah sini. 4 kali 4 dia dapat 16 lah. Itu 16. Ditambahkan dengan yang ini juga sama proses, Y kuasa 2 tambah Y kali 3 tambah Y kali 3 dapat 6Y, dapat 9, 3 kali 3 bersama dengan 36. Oke, seterusnya kita susun balik. Ini di antara ini tidak boleh bercampur dengan mana, yang hanya boleh diselesaikan adalah 16, 9 dan 36. Jika kita buat penolakan ini, oke, penolakan ini semua, dia akan dapat sebagai begini ya. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 8X tambah Y kuasa 2. Sorry, ini Y kuasa 2 sudah kita kasih pindah di sebelah. So, kita padam. Oke, sorry. Oke, jadi ini sudah. So, ini pun sudah.
So dia akan yang ni lah 6y. 6y. Okey. Sini dia akan dapat 16 dengan campur dengan 9, dia akan dapat sebagai 25 bersama dengan 36. So yang ini juga kita pindahkan pergi sebelah. Jadi 36 tolak 25 kita akan dapat sebagai, ini kita ulang saja, x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 8x tambah 6y. Okey, tambah dengan 36 tolak 25 dapat 11 adalah sama dengan kosong. Jadi sebenarnya ini adalah persamaan lokus. Dan kita telah pun menjawab soalan bagi contoh 13. Okey, alright. Kita pergi yang kedua. Yang kedua ini adalah nisbah, kes di mana nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar. Katakan ini adalah titik yang pertama, ini adalah titik kedua. Ini adalah titik yang tetap. Yang bergerak adalah X dan Y. Dan nisbah PA dengan PB ditetapkan dalam bacaan M per N. Oleh itu, kalau kita cuba plotkan graf dia, kita akan dapat sebuah bulatan yang beginilah. Okey, di mana yang ini dia jadi begini, ini dia begini, dia akan sama juga. So, akibatnya kita bolehlah menulis dia seperti ini. Dan bila sudah puncak kuasa dua side, kita kuasa duakan, kita akan dapat seperti ini. Ini bentuk alternatif. Dan juga perlu juga mention sini sekiranya PA dengan PB adalah sama. Ini untuk case yang sama pula. Kita tidak payah guna nisbah, kita just samakan dia. Tidak payah buat nisbah lah sebab dia nisbahnya 1/1. Okey, itu adalah sedikit tentang formula untuk nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap yang malar. Okey, kita tengok contoh 14. Dalam contoh 14, titik P bergerak dengan jaraknya dari titik S12 dan T4 negatif 1 dalam nisbah 2/1. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P. Okey, kita buat satu lukisan untuk membantu kita mendapatkan jawapan. Katakan ini adalah titik-titik tersebut dan ini adalah titik P, X dan Y. Yang ini adalah titik T, 4 dan negatif 1. Yang ini pula adalah S, 1 dan 2. Okey. Ini adalah nisbah dia diberikan sebagai 2, 1. Jadi berdasarkan formula yang kita sudah buat di atas tadi itu, formula jarak, kita boleh sebut sebagai, tulis dia sebagai begini ya. Okey. P S per PT adalah bersama dengan 2 nisbah 1. Okey. Seterusnya ini kita ubah bentuk dalam bentuk jarak. Maka formula jarak kita akan dapat sebagai puncak kuasa X tolak 1 kuasa 2 ditambahkan dengan Y tolak 2 kuasa 2. Ini untuk PS. Untuk PT dia sebagai X sama juga tolak 4, X tolak 4 kuasa 2 ditambahkan dengan Y tolak 1. Dia akan dapat sebagai tambah 1. Okey. Kuasa 2 adalah bersama dengan 2 dan 1. Okey. Jika kedua-dua ini seterusnya dikuasa 2 kan, dia akan dapat sebagai macam ni ya. X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okey, per X tolak 4 kuasa 2 tambah
Y tambah 1 kuasa 2 adalah bersamaan. Kalau kita kuasa 2 kan dia akan jadi 4 di sini. Alright. Setelah itu kita buat apa yang kita katakan sebagai darab Arnab lah. Darab Arnab itu yang begini. Ini kita darab begini. Dia memang agak panjang sih kalau 2 titik ya yang bergerak. Oke. Kita masih begini darab Arnab. Oke. Dan akhirnya kita akan dapat sebagai di sini berbalik pen. Oke, di sini X kuasa kali X adalah X. Terjauh. Oke. X kali X adalah X kuasa 2. X darab dengan negatif 1 dapat darab 2 lagi, dapat 2. X tambah 1. Ini untuk X. Lepas itu kita buat dengan Y pula. Y kuasa 2. Tolak 4Y. Oke. Tambah 4. Ini untuk yang di atas. Kemudian kita buat yang di bawah pula. X kuasa 2. Tolak 8X. Oke. 4 negatif 4 kali negatif 4 dapat 16 plus 16 tambah dengan Y kuasa 2. Y kali Y adalah Y kuasa 2 tambah dengan 2Y, lepas itu tambah 1 kali 1 is 1 is equal to 4. Oke, ini adalah sedikit panjang ya, masih jaga. Jadi yang murid-murid selalu calon dia ada silap sini adalah dari segi tandaan lah. So, kena jaga itu tandaan baik-baik. Selepas itu ini kita darabkan ke sebelah, dia akan jadi satu persamaan yang panjang. X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 adalah bersamaan dengan 4X kuasa 2. Ambil Y ini juga 4Y kuasa 2. Oke, selepas itu tolak dengan 32, 16 kali 4 ya. Dapat 32. Ini dia akan dapat 2 kali 4 positif 8 ini sorry 32X sorry ya, ini ada 32X kita padam sedikit tidak proper clear. Oke, ini adalah tolak 30 32X 32X itu 8 kali 4. Oke, lepas itu kita tambah dengan 8Y 8Y dengan 16 17 dia dapat 60 kali 4 68. Oke, kita dapat panjang begini. Jangan risau lah dengan panjang nih, dia juga akan tulis balik lah, bagus cantik sedikit. Dia begini ya, X kuasa 2 tambah Y susun balik ya, kuasa 2. Selepas itu tolak 2X tolak 4Y tambah 1 campur 4 dapat 5 di sini. Oke.
Lepas itu, sini dapat 4x kuasa 2 tambah 4y kuasa 2. Ini agak panjang sedikit. Nah, sabarlah. Tolak 32 x. Lepas itu tambah 8y. Kemudian tambah 68. Lepas ini semua ni kita pindahkan pergi sebelah kiri. Okey, selepas kita pindahkan, kita akan dapat sebagai 3x kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 tolak 30x tambah 12y tambah 63. 68 tolak 5. So, dapat sama dengan kosong. Lepas itu, semua ini kita bagikan dengan 3. Kita akan dapat jawapan sebagai, ini jawapan dia terakhir. Bagi dengan 3, dapat x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Tolak 10 x tambah dengan 4y. Lepas itu tambah 21 adalah bersama dengan kosong. Okey, itu cara bagaimana untuk menyelesaikan soalan seperti ini. Jadi untuk latihan hari ini, lihat pada muka surat MS MS203, soalan nombor 2 dan nombor 3. Yang nombor 2 itu menggunakan konsep A, yang nombor 3 ini menggunakan konsep B lah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.